Kita bawa air dalam hutan, Panglima hitam kita sedia berkorban. Hanya turut perintah Agong dan Tuhan. Demi kita punya kemakmuran. Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik. Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik. Dengan naga bukan helang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hawizah Syamsuddin, mewakili kumpulan 2 akan membentangkan mengenai pengenalan dan juga latar belakang monumen sejarah negara yang kami pilih untuk kaji pada kali ini adalah Tugu Peringatan Negara. Malaysia telah bergerak dengan pesat ke arah sebuah negara maju. Pembangunan yang pesat dan agresif ini telah memberi kesan yang kurang baik terhadap harta warisan ketara dan juga tidak ketara. Kerajaan telah menguatkuasakan beberapa perundangan undang-undang baharu dan juga sedia ada bagi mengatasi masalah ini. Antara undang-undang yang dikuatkuasakan adalah Antara perundangan sedia ada yang dikuatkuasakan oleh kerajaan adalah Akta Kerajaan Tempatan 1976 kurungan Akta 171 dan juga Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 kurungan Akta 172. Latar belakang kajian. Penghasilan laporan monumen ini adalah dizahirkan melalui kerjasama daripada 8 orang pelajar semester 2 Universiti Utara Malaysia dan juga turut dibantu oleh pensyarah khusus kenegaraan Malaysia iaitu Dr. Sharifah binti Ismail. Kajian yang dijalankan adalah bagi memahami kewujudan monumen, menghargai kepentingan monumen dan bagaimana mengaplikasikan kaedah konservasi dan pelestarian pada masa hadapan. Kajian dijalankan menerusi pencarian maklumat daripada laman sesawang dan juga melalui temu bual bersama pihak yang berkaitan. Assalamualaikum, saya Muhammad Nur Hadi bin Majid akan menyambung pembentangan untuk menerangkan berkaitan lokasi Tugu Negara. Seperti yang kita sedia maklum, Tugu Negara adalah lambang kebangsaan negara. Ia adalah simbolik perjuangan askar melawan pihak penjajah. Teguh berdiri dengan kibaran jalur gemilang yang dijulang oleh prajurit bersadu gangsa. Untuk makluman semua, Tugu Negara yang tersegam indah ini terletak di tengah-tengah ibu kota. Lokasi monumen ini juga boleh didapati melalui pautan Google Map. Selain itu, Tugu Negara yang terletak di Taman Tugu Negara ini juga boleh diakses dengan menggunakan kenderaan awam seperti teksi, tren aliran transit ringan, LRT, kereta api Tanah Melayu dan juga Grab. Tugu Negara ini juga dibuka untuk dilawati oleh pelancong dari dalam dan luar negara. Selanjutnya saya serahkan kepada rakan setugas saya untuk menyambung. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Wiswan Barasen dari kumpulan Tugu Negara untuk membentangkan tentang Tugu Negara lama dan Tugu Negara pertama yang dibina di Malaysia. Bukan semua Malaysian dia tahu tentang Tugu Negara pertama. Tugu Negara pertama adalah merupakan sebuah sinotef era perang yang pada awalnya didirikan oleh pihak British di atas Tanah Melayu seluas 10 meter persegi di sebuah bulatan bersebelahan dengan Jalan Isyamuddin dan Jalan Raja dan juga bersebelahan dengan KTM Kuala Lumpur. Sinotef ini asalnya dibinakan untuk memperingati Perang Dunia I dan menghormati orang-orang yang jajahan Melayu British yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Nama-nama mereka yang gugur diukir pada plak sinotef dalam Perang Dunia II. Tulisan padanya ditambah lagi dengan memasukkan askar-askar yang terkorban dalam darurat Tanah Melayu untuk mengingati jasa pahlawan-pahlawan yang gugur. Kemudian sinotef tersebut dipindah ke lokasi sekarang iaitu di tapak Tugu Negara pada tahun 1964 untuk memberikan laluan kepada pembinaan sebuah jambatan yang menghubungkan Jalan Sultan Isyamuddin dan bulatan Parlimen yang dibina di atas tapak asal sinotef. Sinotef dipecahkan ke dalam beberapa serpihan kecil supaya urusan pengagihan dilakukan lebih senang dan mengekalkan reka bentuk asal apabila dibina semula di tapak batu.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mas Surya ingin membentangkan mengenai sejarah Tugu Negara. Tugu Negara mula dibina pada tahun 1963 dan siap dibina pada 8 Februari tahun 1966. Ianya dibina sebagai lambang penghormatan kepada lebih daripada 11,000 orang prajurit negara yang telah terkorban dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga Daurat Malaya. Idea pembinaan datangnya daripada Perdana Menteri kita yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj. Beliau telah memanggil seorang pengukir Austria iaitu Felix de Wilden untuk membina Tugu Negara tersebut. Walau bagaimanapun, pada 26 Ogos tahun 1975, Tugu Negara telah diletupkan oleh penganas komunis akibat ketidakpuasan hati. Mereka telah mendakwa bahawa mereka juga merupakan pejuang negara yang telah menentang tentera Jepun. Selepas berlakunya letupan, seorang pensyarah Fakulti Seni Reka dan Seni Lukis dari Institusi Teknologi Mara iaitu Christopher Carney telah dilantik untuk membina semula Tugu Negara tersebut. Tugu Negara telah siap didirikan semula dan dibina sepenuhnya pada 19 April tahun 1977. Salam sejahtera. Saya Puan Suaran Kemarin. Saya ingin membentangkan tentang ciri Tugu Negara. Pertama, ciri fizikal. Tugu Negara mempunyai ketinggian 15 meter yang diperbuat daripada gangsa dan direka oleh Felix de Wilden. Arca ini mempunyai 7 patung gangsa yang melambangkan sifat kepimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan juga pengorbanan dalam menghadapi musuh negara. Selain itu, tapak asas Tugu Negara juga mempunyai satu tulisan peringatan perwira-perwira yang berjuang untuk menegakkan keamanan negara. Seterusnya, ciri sentimental. Tugu Negara juga pernah menjadi satu arca yang tertinggi di dunia. Monumen ini menggambarkan sekumpulan tentera yang memegang jalur gemilang bendera Malaysia. Kumpulan tentera yang terdiri daripada 7 orang tentera itu setiap satu figura melambangkan kepimpinan, penderitaan, perpaduan, kewaspadaan, kekuatan, keberanian dan juga pengorbanan. Figura tentera di bawah tengah memegang bendera Malaysia. Figura tersebut diapit oleh 2 figura lain di kiri dan di kanannya. Figura di sebelah kiri bersenjatakan mesin gun manakala yang di sebelah kanan memegang senapan dan bayonet. Figura keempat yang berlutut di sebelah kanan figura tengah adalah tentera keempat yang sedang membantu rakan kelima yang telah tercedera. Akhir sekali, yang paling ke depan dan ke bawah daripada 5 tentera di atas adalah 2 musuh yang telah ditumpaskan oleh perwira-perwira negara kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizul Helmi bin Azhari 283721. Pada kali ini saya akan menceritakan iaitu nilai estetika kepentingan monumen Tugu Negara pada masa dahulu. Yang pertama, tanda penghormatan. Monumen ini dibina sebagai tanda penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang telah terkorban akibat peperangan besar. Ia juga sebagai tanda memperingati jasa wira negara bangsa yang terkorban ketika mempertahankan kedaulatan tanah air. Monumen ini juga sebagai lambang kebanggaan negara kerana simbolik kepada perjuangan tentera melawan penjajah pada ketika itu. Yang kedua, bukti kemerdekaan. Kewujudan monumen yang tersegap indah ini adalah sebagai satu bukti negara melalui sangat getir dan pahit ketika mempertahankan kedaulatan tanah air sebelum mencapai kemerdekaan dengan semangat kenegaraan yang tidak pernah padam. Yang ketiga, lambang 7 perkara. 7 patung gangsa yang tersegam megah di atas tapak Tugu Negara pada ketika ini adalah melambangkan pengorbanan, kepimpinan, perpaduan, kewaspadaan, kesengsaraan, kekuatan dan keberanian semua prajurit pada ketika itu. Nilai estetika kepentingan monumen Tugu Negara pada masa kini sebagai warisan negara. Yang pertama, penghayatan nilai estetika monumen. Meniti zaman berteknologi yang serba canggih dan moden dengan memperolehi segala maklumat di hujung jari, belia muda dan remaja perlu menghayati sejarah peninggalan berharga yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu atau pahlawan negara yang telah berkorban nyawa, harga diri demi berusaha membebaskan dan memperjuangkan kemerdekaan bumi Malaysia iaitu tanah Melayu daripada terus dijajah. Hal ini kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, masa akan dapat sagunya. Monumen Tugu Negara adalah bukti yang kukuh kepada sesuatu sejarah yang pernah berlaku dahulu.
Ia mempunyai nilai budaya, jati diri dan kesenian yang mencirikan identiti negara serta turut merakamkan sejarah ketamadunan sesebuah negara. Dalam nada dan konteks yang berbeza, Tugu Negara mempunyai nilai seni dan estetika yang mempunyai maksud yang mendalam. 7 patung lelaki gangsa menggambarkan sesebuah kejayaan pemimpin dan pejuang tanah air memperjuangkan kemerdekaan negara, sehingga mampu berdiri mengibar bendera jaru gemilang dengan membangunkan sebuah negara yang berdaulat, berwibawa dan cinta akan negara dengan penyatuan pelbagai bangsa dan suku kaum yang hidup harmonis serta bebas daripada penjajah. Yang kedua, patriotisme. Yang kedua, patriotisme. Nama-nama yang tercatat di Tugu Negara adalah pejuang-pejuang yang telah berkorban nyawa mempertahankan negara untuk tatapan seluruh lapisan masyarakat. Warisan negara ini secara tidak langsung dapat melahirkan generasi berjiwa patriotisme dan cinta akan tanah air di dalam setiap jiwa, terutamanya remaja dan belia muda. Ini kerana pelbagai iktibar dan pengajaran daripada peristiwa titik hitam yang telah berlaku pada zaman dahulu dan terus maju ke hadapan tanpa menoleh ke belakang untuk mengulangi kesilapan lalu. Yang ketiga, tarikan pelancongan. Di samping itu, monumen warisan kebangsaan iaitu Tugu Negara juga mampu menarik minat pelancong sama ada pelancong domestik atau antarabangsa. Pengekalan bahan-bahan tinggalan sejarah mampu merancangkan sekaligus mengembangkan industri pelancongan, meningkatkan pengaliran masuk wang asing dan mengukuhkan ekonomi negara. Assalamualaikum, saya Faizal. Baik, ada beberapa langkah konservasi untuk pelestarian monumen Tugu Negara. Yang pertamanya adalah bagaimana kita memupuk kepentingan Tugu Negara dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya kepada generasi muda, bahawa Tugu Negara merupakan simbolik khazanah warisan negara. Yang keduanya adalah bagaimana kita membangunkan tenaga pakar di kalangan anak tempatan untuk memelihara monumen Tugu Negara berbanding kita menggunakan tenaga luar. Dan ini perkara yang harus kita titik beratkan dari aspek latihan dan kemahiran kepada sekumpulan warga tempatan untuk membangunkan aspek konservasi monumen Tugu Negara lah. Dan yang ketiganya adalah bagaimana pengekalan nilai warisan berbanding pembangunan di kawasan Tugu Negara. Kita sedia maklum tentang bagaimana pada tahun 2016 kerajaan telah melancarkan peruntukan untuk membangunkan kawasan sekitar Tugu Negara. Dan kita lihat ini dari sudut pro-nya mungkin ada sisi yang baik untuk kita meningkatkan nilai komersial di kawasan Tugu Negara itu sendirilah. Dan yang keempat adalah bagaimana implikasi kewangan kepada pemeliharaan Tugu Negara, di mana penting untuk kerajaan khususnya menumpukan aspek dana bagi memastikan Tugu Negara merupakan salah satu simbolik yang sentiasa mendapat tempat dan perhatian kerajaan dalam melaksanakan dasar dari semasa ke semasa. Seterusnya ada beberapa cadangan untuk mengangkat nilai tambah kepada monumen Tugu Negara sendirilah. Yang pertamanya adalah mewujudkan pelan tindakan dengan kerjasama agensi kerajaan dan juga NGO berasaskan sejarah. Sebab kita sedia maklum dalam negara kita banyak persatuan berasaskan sejarah dan juga warisan boleh memainkan peranan dengan mengembeling usaha dan idea untuk memartabatkan Tugu Negara sebagai salah satu simbolik khazanah warisan. Yang keduanya adalah bagaimana kita meningkatkan atau membangunkan aspek hebahan promosi digital kepada masyarakat. Di mana era kini menyaksikan platform digital seperti media sosial dan sebagainya boleh digunakan sebagai satu instrumen untuk memastikan masyarakat dapat akses terhadap perkembangan terbaru Tugu Negara, apa nilai komersial yang ada di situ, apa tarikan yang membolehkan mereka ingin akses di sana. Yang ketiganya adalah bagaimana kita boleh meningkatkan jaringan pengangkutan. Kita sudah maklum tentang lokaliti Tugu Negara yang berada di kawasan tengah-tengah pusat bandar yang dekat dengan Taman Botani, dan seterusnya dekat dengan projek River of Life, Dataran Merdeka dan sebagainya, memerlukan kawasan sekitar Tugu Negara mempunyai satu jaringan akses pengangkutan kepada kawasan actual Tugu Negara untuk membolehkan masyarakat dapat berkunjung ke sana sekerap mungkin, dan seterusnya meningkatkan nilai warisan dalam hati mereka. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyemarakkan Hari Peringatan Tugu Negara sebagai salah satu simbolik perjuangan dalam negara. Sebab kita sedia maklum, bila kita cakap tentang perjuangan, kita akan lihat sambutan kemerdekaan merupakan salah satu simbolik kepada usaha perjuangan dalam negara kita. Malah kita boleh katakan sambutan kemerdekaan diangkat sebagai salah satu sambutan yang dilaksanakan secara luas. Namun harus kita lihat bahawa penting juga untuk kita mengangkat Hari Peringatan Tugu Negara yang dilaksanakan pada November setiap tahun untuk menjadi simbolik kepada perjuangan
negara menentang ancaman komunis pada satu ketika dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazlia binti Muhammad Daud, nombor matrik 284080, akan memberi kesimpulan mengenai hasil kajian kumpulan kami tentang Monumen Tugu Negara. Pencerobohan serta pembangunan fizikal atas nama kemajuan dan ekonomi kini berlaku selewanya tanpa ada rasa bimbang terhadap kerosakan dan kemusnahan tapak bersejarah, monumen, bangunan dan objek bersejarah. Perundangan sedia ada dilihat tidak mampu mengekang dan memberi kawalan yang lengkap dan tegas terhadap pembangunan negara. Namun, langkah komprehensif pihak kerajaan telah memasukkan Akta Sedia Ada dan menggubal Undang-Undang Akta 645 yang berperanan memelihara dan memelihara warisan yang didaftarkan di dalam Daftar Warisan Kebangsaan. Nilai sejarah yang tidak dinerai ini haruslah menjadi tanggungjawab kita bersama dalam memartabatkan sejarah negara untuk generasi akan datang.